سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita mulakan kelas kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taf alaina hikmataka wanshur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Allah mengizinkan lagi kita berjumpa. Ada orang tambah baru, ada adik Zara, ada Naura, ada Syahid, ada Azam, ada Faris, ada Kalish yang kat pantai, orang tak ada. Ada Irfan, ada Ikhwan. Kalish mana Kalish ni yang pantai je nampak. Okey, insya-Allah, alhamdulillah hari ni Allah mengizinkan kita berjumpa lagi nak menuntut ilmu. Bersedia tak semua nak menuntut ilmu? Tak. Cuba bersedia tak? Ya, okey. Mendengar semangat daripada Irfan. Hari ni kita nak belajar my favorite pelajaran iaitu sirah. InsyaAllah. Kita nak baca tengok buku kita. Share screen dulu. Faris, mulut tutup mulut. Syaitanirrajim. Okey. Mama share screen ya. Inilah buku surah kita. Buka-buka ada doa belajar macam mana sebelum Dah ni. dapat ke buku teks? Belum, on the way. Mana bagi tahu dah mak awak. Belum lagi. Mama dah tanya dah. Macam sening saya memang. Itulah kan. Sabar ya Ada semua. sudah petang, sudah pagi. Alah. Okey, insya-Allah kita akan mempelajari dalam topik pelantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawab apa? Sallallahu alaihi wasallam. Sebagai Rasul. Cerita yang pertama, macam mana perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak jadi Rasul ni? Bermula daripada penurunan wahyu di Gua Hira. Okey, pertama ni memang baca tajuk dia. Peristiwa penurunan wahyu di Gua Hira. Macam mana cerita di mukadimah, macam mana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali terima wahyu? Macam mana keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersedia ke tak, ketakutan ke tak? Ini wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, yang pertama, perangan pertama ni kita akan banyak baca dan Muhammad akan tunjukkan keadaan sebenar di mana Gua Hira tu. Okay, pertama kali tu kita memang nak seorang baca. Macam biasa, akan pilih seseorang yang di kat sini background dia ada air. Azam baca. Perangan pertama. Kita buat makan cerita. Nampak tak Azam? Nampak? Okey. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur hampir 40 tahun, baginda telah diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beruzlah, yaitu mengasingkan diri Hira yang terletak di betul, Jabal Nur bagi menjauhkan diri dari kesesatan kaum jahil. Ketika ini, okey, Umar terangkan balik apa tu Ustaz Azam baca. Ketika ini umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak dekat, sebab apa? Sallallahu alaihi wasallam nak dekat 40 tahun. Umar dah siasat tulis lagi, tunggu awak tadi. Baginda diilhamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengasingkan diri. Nampak kan orang punya mouse ni kan, yang makhluk asing ni, UFO ni.
mengasingkan diri daripada kaum jahiliah. Rasulullah SAW mengasingkan diri daripada kaum jahiliah sebab rasa sedih. Terlalu banyak kesesatan, banyak sembah patung lah, dengan inilah. Tengok tunjukkan cerita dia sebenar yang berlaku waktu zaman Rasulullah. Ramai orang sembah patung macam tak tahu apa kebenarannya. Macam mereka dalam kesesatan yang betul-betul nyata. Betul-betul jahiliah ni betul-betul macam sesat lah, bukan sesat. Maksudnya masih dalam tak tahu Tuhan mereka siapa. Diorang sembah patung kebanyakannya, minum arak, berjudi, lepas tu diorang buat tilik nasib. Jadi semua tu macam sesat. Jadi Rasulullah SAW sedih hati. Allah SWT mengilhamkan Nabi Muhammad SAW beruzlah, iaitu mengasingkan diri di Gua Hira, jauh daripada kaum jahiliah. Tempatnya di Jabal Nur. Ingat setiap petikan yang baca ni dia nak tanya. Okey, seterusnya bawah ni Irfan, pada malam 17 Ramadan. Irfan boleh baca? Ni pada malam 17 Ramadan. Ni pada malam 17. Baca ke? Ya sayang. Pada malam 17 Ramadan, kira-kira 13 tahun sebelum hijrah bersamaan 610 Masihi, Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Ketika itu usia baginda genap 40 tahun. Malaikat Jibril menyuruh baginda membaca, tetapi baginda menjawab bahawa baginda tidak tahu membaca. Malaikat Jibril memeluk baginda dengan kuat sehingga baginda berasa lemas, lalu dilepaskan, kemudian diulang-ulang sehingga 3 kali. Pada malam 17 Ramadan, terima kasih Irfan, terima kasih Azam. Pada 13 tahun sebelum hijrah, ni masa ni kat Mekah lagi, 610 Masihi, Nabi Muhammad SAW didatangi malaikat Jibril. Malaikat Jibril bukan menyerupai manusia. So malaikat Jibril menyerupai manusia, muka dia handsome kan. Tapi malaikat Jibril menyerupai diri dia sebenar, tunjuk diri dia sebenar. Ketika itu usia baginda genap 40 tahun. Malaikat Jibril menyuruh baginda membaca, tetapi baginda kata, aku tak tahu membaca. Nabi Muhammad SAW kata, aku tak tahu membaca. Malaikat Jibril memeluk baginda, paksa baginda dengan kuat, peluk yang bagi sehingga kuat sehingga baginda merasa lemas, lalu dilepaskan, kemudian diulangkan lagi sehingga 3 kali. Surah baca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nanti kita tahu next cerita kan, kita memang akan cerita. Ni memang tulis pada malam bulan Ramadan, bintang bulan ni awak kena lukis supaya ingat dia pada malam 17 Ramadan, 13 tahun sebelum hijrah. Baginda didatangi malaikat Jibril. Ni bercahaya ni Gua Hira ni sebab didatangi oleh malaikat Jibril. Okay, next Muhammad surah Faris. Selepas itu malaikat Jibril. Okay, ni Muhammad baca lah sebab dah ayat Quran. Awak dengan Kalish dengan Zara baca bawah ni. Okay, selepas itu ke Faris dah bersedia? Bersedia? Boleh? Boleh. Wow, okay, good. Okay, baca ni. Selepas itu malaikat Jibril. Okey dah. Okay. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Subhanallah. Khalaqal insana min 'alaq. Okay. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. Allamal insan malam ya allamal insana
Ma lam ya'lam. Betul dah semua. Okey, betul, alhamdulillah. Okey, Rasul malaikat Jibril membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kasih Faris. Terima kasih. Saya like. Okey. Select. Apa? Surah Al-Alaq awak lag. Surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Siapa hafal surah ni? Hafal? Okey, Azam hafal. Lagi siapa hafal? Awak tengah tak hafal kat seri ke nak hafal je? 3 je, 2 je, 1. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Okey. Apalah? Okey, Azam dah hafal. Jadi maksud dia dibaca oleh ikhwan. Ikhwan boleh baca. Maksudnya bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah bersalah dan Tuhan mula yang maha pemurah. Subhanallah. Yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahui. Maksud surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ni, malaikat Jibril menyampaikan wahyu surah ni kan. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Kita ni Allah cipta bukan terus jadi manusia, terus jadi Faris, terus jadi Ikhwan boleh taat, terus jadi Irfan. Tak. Kita jadi pada segumpal darah daripada rahim ibu kita. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan qalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi Allah itu maha berkuasa lagi maha bijaksana. Kita tidak tahu dan diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu maha mengetahui. Okey, seterusnya. Sabarlah, memang nak tunjukkan cerita dia. Okey, seterusnya Khalish, Ustazah Khalish. Lepas ni Zara Khalish, mana? Ke Zara dulu. Khalish ada tak tu? Ada pun kat library dia. Okey, baca selepas peristiwa. Lepas peristiwa itu baginda pulang dalam kataan takut ni. Takut berjumpa malaikat. Pulang ke rumah dengan perasaan takut dan gemetar. Sampai sahaja. Kenapa dia takut gemetar? Sebab jumpa malaikat Jibril. Sampai sahaja di rumah, baginda menyuruh isterinya Khadijah supaya segera menyelimutkan Khadijah pun menyelimutkan baginda dan mententeramkan perasaan suaminya iaitu. Okey. Dalam keadaan takut ni, malaikat Jibril datang, tengok tunjuk kan cerita dia. Betul-betul ada cahaya kan masa tu kan. Masa dia, Nabi Muhammad SAW balik tu dalam keadaan gementar, takut. Jumpa dengan Siti Khadijah. Siapa Siti Khadijah? Siapa Siti Khadijah? Isteri Nabi. Subhanallah. Tengah minum air pun dia jawab ya. Good. Okey, dalam keadaan
kementar ni suruh Siti Khadijah selimutkan baginda Nabi Muhammad SAW. Siti Khadijah pun selimutkan dan menenangkan Nabi Muhammad SAW. Sebab selepas jumpa Malaikat Jibril ni memberikan wahyu kan, surah Al-Alaq tadi. Okey, Zara bawah ni memang baca tolong sekali. Apabila perasaan baginda kembali tenang baginda pun menceritakan kepada isterinya segala perkara yang telah berlaku di Gua Hira. Pandai. Khadijah membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lain jawab ya. Berjumpa Waraqah Betul malu bin Naufal sepupu Khadijah yang juga merupakan seorang penganut agama Nasrani. Okey. Terima kasih Zara, Kalish. Apabila baginda kembali tenang, Nabi Muhammad SAW pun cerita kepada Siti Khadijah. Tadi aku terlihat, aku dinampakkan malaikat Jibril AS. Berceritakan daripada awal sampai akhir. Siti Khadijah isterinya yang solehah ni pun percayakan Nabi Muhammad SAW dan menenangkannya. Jadi Siti Khadijah pun bawa Nabi Muhammad SAW jumpa sepupu dia, nama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ni buta tau. Dia menafsirkan, dia beritahu apa cerita daripada apa yang sebab berlakunya perkara tersebut. Okey. Baginda Waraqah bin Naufal ni penganut agama Nasrani, iaitu agama Nabi Ibrahim. Bawah tu Waraqah bin Naufal menjelaskan bahawa baginda telah didatangi oleh malaikat dan dilantik menjadi rasul. Okay, Waraqah bin Naufal ni dia bagi tahu, kemungkinan engkau ni adalah nak diberitahu oleh Allah, bagi engkau adalah seorang rasul nanti. Diceritakan. Dia bagi tahu perkara sebenarnya engkau ni telah dilantik menjadi rasul. Okay, nak tengok tak cerita dia? Tunjuk. Sayang, awak tengah kelas. Okey. Nampak kan semua? Semua orang nampak kan? Nampak. Okey. Cinta ke? Sayang. Nampak. Nampak. Okey. Mama cerita daripada awal lagi. Sebab apa Nabi Muhammad SAW sedih dan mengasingkan diri pada zaman jahiliah terdahulu. Okey, waktu ketika ni. Sekejap, memang aku sound sekejap. Ni gambar betul ke gambar tipu? Gambar kartun je, tapi nampak real lah. Siapa ada dua? Okey. Kita cakap perlahan sikit Okey. Ni pada zaman sekarang. Kalimah. Ya? Ada dua suara. Mama tutuplah sound YouTube ni. Sebab aku tidak mahu dengar dua suara. Kamu nak dengar boleh cakap. Okey, tak dengar suara. Okey. Pada zaman dahulu, okey, ni throwback tau. Semua orang dalam keadaan kejahil. Tengok tu, keliling Kaabah pun ada patung, banyak patung. Orang jadi hamba ramai tu. Hamba-hamba ni ramai ni. Salah satu hambanya dia adalah Bilal bin Rabah. Tengok ni. Hamba-hamba ni. Ni sacrifice. Sacrifice. Ni Muawiyah Muawiyah tuan kepada ni Bilal. Ni Bilal bin Rabah. Bilal yang ceritanya kat tengah panas tu, yang Mahanisa cerita tu, yang 4 batu. Dia main judi. Ni masa sebab apa Rasulullah SAW sedih? Main judi. Pergilah kau. Ni Abu Lahab Dia main judi. Lepas tu keliling Kaabah ni, bayangkan ada patung. Jadi itulah sebabkan salah satunya Rasulullah SAW sangat sedih. Jadi
Tibalah satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu Allah. Iklan aurat. Jangan tengok. Iklan pula. Okey, Mak Imah. Sebut ah. Masa wahyu ni Mak Imah tak boleh nak cakap tau sebab nanti tuan rumah berdengung. So memang buka sound je. Ni waktu Rasulullah SAW sedih, waktu Rasulullah SAW nak beruzlah. Okey. Jadi kalau Mak Imah cakap dia ada dua suara. Jadi Mak Imah tak cakap sangat. Tak ada sound. Ya jelas. Anak dengar. Dengar tak? Tak dengar. Baik mama cerita je lah baik berdengung. Dua ni pun tak dengar. Ya ke? Ya. Ya. Tak dengar Faham. Okeylah. Okay. Tutup je. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW panjat dalam keadaan bersendirian, sedih, berdoa kepada Allah. Macam maksud dia, sebab terlalu banyak sangat kejahilan. Kata perempuan, wanita direndahkan martabat dia, berlaku tidak adil, semua jadi tamak harta. Rasulullah SAW sedih, Allah apa nak buat ni ya Allah. Jadi diilhamkan untuk mengasingkan diri di Gua Hira. Ketika tengah duduk tu kan, tiba-tiba best sound dia sebenarnya. Kenapa memang buka kat Mak Imah komputer? Tapi awak tak dapat muka Mak Imah. Rasanya macam mana? Sound Boleh. dia Ya. okey, memang buka kat Mak Imah ni sound Sabar sound dia best. Suara dia lagi best ni suara Mak Imah. Suara Mak Imah jadi tak best. Saya dari Pasti Kawasan Mesut ingin memohon sumbangan untuk pembinaan Pasti. Untuk pengetahuan muslimin dan muslimat, sebanyak 7 buah Pasti yang masih dalam proses pembinaan. Kami merayu. Ni dah dapat dah. Mana yang sangat sakit. Tak nampak. Okey, sabar Mak Syed sikit Mak Imah punya. Mak Imah punya nampak lah. Mak Imah buka sound tadi benda ni. Nampak tak? Nampak. Kesempatan di sebalik ketahuan dengar semuanya ni. Bertenang Abu Jahal. Abu Talib ni ketua kita. Ya, dia saudaraku. Tapi tu tak bermakna aku kena duduk di sini dan dengar tuduhan palsu. Mereka akan mati kehausan kalau bukan kali kita. Nilai kita 10 kali ganda. Semua orang tamak. Kerabatnya menjaga kapal. Kita semua semua mesti ubah Ini cara Abu kita. Talib. Hati-hati Abu Talib. Ada kala perubahan bawa bahaya. Semua orang tak nak sokong Abu Talib Rasulullah sadar bilanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan merubah dunia buat selama-lamanya. Rasulullah SAW pun mengasingkan diri. Ketika berusia 40 tahun, baginda menuju ke 40 tahun sebuah gua di pinggir kota untuk bersendirian, bermunajat dan berfikir. Baginda bimbang akan ketidakadilan di Makkah, penghambaan, layanan buruk terhadap wanita, sifat tamak dan suka berjudi, membunuh bayi baru lahir, dan pemujaan patung berhala daripada kayu dan batu. Bukannya Tuhan kepada Nabi Ibrahim, Musa dan Isa. Seperti selalunya, Muhammad akan ke gua itu. Tiba-tiba, Muhammad dikelilingi cahaya. Apabila mendongak, baginda ternampak malaikat Jibril berdiri di depannya. Muhammad terkamang. Bacalah perintah malaikat. Aku tak tahu membaca, baginda menjawab. Jibril mengulangi perintahnya sebanyak 3 kali dan setiap kali jawabannya sama. Kemudian Jibril mengajarnya. Bacalah dengan nama Tuhanmu, pencipta alam ini. Dialah yang menjadikan manusia daripada setitik darah. Bacalah, Tuhanmu yang Maha Kuasa, yang mengajar kamu menulis. Dia yang mengajar manusia apa yang tak diketahui. Selepas itu Jibril pun raih. Dia rasa takut. Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggeletar serta bingung. Baginda keluar dari gua dan terus berlari ke rumah. Baginda rasa sangsi apa yang dilihatnya, tapi semasa turun dari bukit itu, Jibril muncul lagi dan berkata, Muhammad,
kau pesuruh Allah dan aku ini malaikat Jibril. Jibril beritahu ni. Muhammad cuba berpaling, tapi kemana saja baginda berpaling, Jibril kelihatan mengulangi kata-katanya. Muhammad, kau pesuruh Allah dan aku ini malaikat Jibril. Sebaik saja malaikat itu hai, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bergegas pulang. Balik ke rumah, jumpa Siti Khadijah. Setibanya di rumah, tubuh baginda masih menggemetar. Baginda meminta Khadijah menyelimutnya. Muhammad menceritakan apa yang dilihat dan didengar. Muhammad bimbang mungkin dia akan menjadi gila ataupun sudah dirasuk. Tapi Khadijah meyakinkan Muhammad, Tuhan tak akan biarkan roh jahat merasuki lelaki sepertinya yang sentiasa bercakap benar dan mengambil berat terhadap mereka yang memerlukan. Selepas itu, Khadijah pergi bertemu sepupunya seorang ulama, lalu menceritakan apa yang telah berlaku. Suami kau ialah seorang pesuruh Orang ni Allah. buta tau. Tapi dia Orang tahu. akan menuduhnya menipu dan melakukan kerja sihir. Oh, dia memang akan disisihkan. Dia dah beritahu awal dari Muhammad SAW akan Walaupun disisihkan. sepupunya memberi amaran, Khadijah percaya segala yang diceritakan suaminya. Dan dia tidak teragak-agak untuk menjadi orang pertama memeluk Islam. Siti Khadijah di Dan antara selepas wanita itu, pertama memeluk agama yang lain Islam. pun turut serta. Yang ini Aku kita asyik lain dengar tak. kabar angin tentang perhimpunan sulit Muhammad. Okey. Yang cerita seterusnya tu nanti kita cerita dulu ni. Jadi yang cerita tu kita akan tahu juga Abu Jahal buat apa, Abu Lahab buat apa. Jadi memang buka memang ni balik. Kita tengok tadi kan, sebab Faris tanya kenapa Nabi Muhammad SAW takut. Baru kita tahu kenapa Nabi Muhammad SAW takut. Sebab apa? Sebab besar kan. Jibril alaihissalam tu. Cahaya yang ya Allah, takut tu. Nabi kan Nabi Muhammad SAW dipilih oleh Allah SWT untuk berjumpa kan. Jadi itulah sebab apa Nabi Muhammad SAW menggeletar suruhkan isterinya menyelimutkan dia. Jadi Mama tunjuk balik. Pening ke tak apa ni Mama tengok ni. Okey, pertama ni waktu hampir 40 tahun orang balik Nabi Muhammad SAW diilhamkan untuk mengasingkan diri. Awak sendiri nampak ada orang berjudi sana lah. Dia marah kan. Orang halang jalan dia. Lepas tu ada orang hamba, salah satunya Bilal bin Rabah. Yang kedua, tarikh dia pada 17 Ramadan. Pada bulan Ramadan lah diturunkan Al-Quran. Ni yang pertama. 13 tahun sebelum hijrah, 610 Masihi. Yang ketiga, surah apa tadi? Siapa ingat? Memang tulis kat sini dah. Surah apa tadi? Surah Al-Alaq. Pandai 1 hingga 5. Dan baginda diselimuti oleh Siti Khadijah. Okey, nak teruskan lagi. Buat salin ni dulu. Nanti Umar tunjukkan sebenarnya Gua Hira tu macam mana. Okey, salin dulu. Nanti kita nak pergi nak tengok Gua Hira melalui YouTube. Melalui YouTube. Salin Ni apa? sayang salin ni, nota ni. Salin apa? Ni, peristiwa. Semua ni. Semua ni. Ya. Kenapa awak tak percaya? Saya lag Muklimah, tak tahu apa. Faris, awak lag ke? Dari tadi lagi kan? Saya gelak sebab Irfan ni leg kaki. Lag kaki ya Allah. Kaki dia gerak. Kaki kan leg. Okey, salin daripada nombor 1. Nampak memang punya ni UFO ni. 1, 2, 3, 4. Sikit ke? Ya, awak tak percaya ke? Kau tak faham Apa bentuk ni? Finger. 1, 2, 3, 4. 13 sebelum hijrah tu kena tulis juga. Yes. Betul. Sekarang tu Mak buka nasyid. Aman. Terkejut Mak. Suara Abu Jahal. Apa tu kali? Ni kamu. Berat. Mana buku tu? Nak buka sangat. Tak tahu nak letak ke mana. Letak. Siapa nak minum air? Boleh minum air Ni Faris. Apa nak buat ni? Salin nota.
Daripada nombor 1, 2, 3, 4. Dah, sampai 4 juga. Ha? Sampai 4 juga. 4 je. Simple je. Nanti kita akan tahu cerita pasal Abu Jahal. Tadi cakap yang 13 tahun tu kena tulis juga. 17 Ramadan, 13 tahun sebelum hijrah. Dan ini memang macam 4 juga memang. Tulis! Ya, apa? Sampai 4 je. 1, bawah ni, 2, bawah ni, 3, 4. Dia berkata Selamat. Ha? 13 tahun ni nombor berapa? 13 tahun ni 13 tahun sebelum hijrah. Nombor 2. Nombor 2. 1, 2, masingkan lah. Okay. Ini nombor 1. Nombor kalau kata mesti dah ada buku-buku. Nombor 2. Nombor 3, nombor 4. Nasib juga panas. Tulis tajuk ke? Ha? Tulis tajuk tak? Tulis tu atas tu peristiwa penurunan wahyu di Gua Hira. Mama rasa Zara set dulu ni. Sorry Zara set dulu. Rasulullah salamun Subhanallah, sebenarnya semua abang-abang ni, kakak-kakak ni, kakak-kakak ni tutup kamera ya. InsyaAllah semangatnya. Oh, bagusnya, semangat betul. Zara dah ke Zara sayang? Oh no. Zara on the way juga. Pegang ya. Dah Faris. Masya Allah. Kejapnya. Kita tunggu poin yang lain. 4 je poin yang penting. Ingat sampai tulis tu, sampai sebut-sebut. Yang lain yang kena tulis ke? Apa? Yang lain kena tulis. Ni 1, 2, 3, 4. Sini. 1, Tu je. 2, 3, 4 ni je. Nasihat ni kita nak tunjukkan Gua Hira sebenar. Saya juga kolas dia.
kat lagu Omar Ana tau. Ada satu lagu tu Siti. Adik Mana? Ya, sayang. Kaum Jahilah tu nombor berapa? Kaum Jahilah tu nombor berapa? Nombor 1 sayang. Tengok ni, diilhamkan untuk berusaha mengasingkan diri dan dijauhkan diri daripada kaum Jahilah. Ni Nabi Muhammad SAW ni kaum Jahilah. Ni nombor 1. Terima kasih. Sama. Okey, lagu dah habis memang kalau lain jap. Itu kejap ni. Ya Rasulullah. Kawan-kawan, jom buat turun aplikasi Omar Rock dari Kholas. Kholas, masya-Allah. Ya, betul. Ahsan. Iaitu benar jika itu kata-kata Rasulullah, maka aku percaya. Ada lelaki yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifatnya terpuji, tak suka dipuji. Lelaki pertama yang memeluk Islam. Kaya raya, berniaga berjaya, dengan segala hatinya ke jalan Allah. Berpenadalah demi Rasulullah, percaya dan membenarkan kata Rasulullah. Apa ni? Sayyidina Abu Bakar, sahabat karib Rasulullah, membenarkan kata-kata dia pun tiada siapa percaya. Sayyidina Abu Bakar, sahabat karib Rasulullah, saya tekan sahabat pengasih dan penyayang, ada ketika susah dan senang. Iaitu benar jika itu Zara dah siap ke? kata Rasulullah, maka aku percaya. Ada lelaki yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifatnya terpuji, tak suka dipuji. Lelaki pertama yang memeluk Islam. Terus berdakwah walaupun tidak mudah. Khalifah pertama pengganti Rasulullah. Kurangnya murtad yang tak bayar zakat. Kumpulkan Al-Quran penyelamat umat. Sayyidina Abu Bakar, sahabat karib Rasulullah, dermawan paling pemurah, sedekah semua ke jalan Allah. Sayyidina Abu Bakar, sahabat karib Rasulullah,
Sebab minum air boleh main tu. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من أهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد نور محمد نور فتح وسعد في نسل شفينا بدرب محمد نور محمد نور Mana topi awak tadi? Tahu tak ni? Baru cukup belakang. Saya kan ibu buka yang kan semua Macam mana nak buat wallpaper tu dekat tak dengar lah. ni, dekat belakang. Oh, dia orang tanya tu. Faris tanya yang pandai buat wallpaper tu. Dia tanya macam mana awak buat wallpaper. Tu background lah. Background saya. Kau tahu tak macam mana buat? Tu pasal terpanjang. Kamera. Siap. Okey dah siap. Alhamdulillah. Okey. Kita teruskan lagi. Kawan dekat dalam. Jadi kita nak pergi tengok. Allah, siap buka. Kita nak pergi tengok. Di mana ni? Di mana Gua Hiroknya ni? Ada seorang pakcik ni. Orang Melayu boleh masuk sini ke memang? Boleh. Awak ni mesti yang pergi umrah mesti pernah beli. Pernah pergi, pernah beli dah. Tengok tu. Dia nak masuk. Besar kan? Jadi ni baru awal ni. Tak naik lagi. Penat tau. Dia kata dia rasa mengah. Awak nak dengar suara ke tak? Kalau awak nak dengar suara, memang buka YouTube. YouTube rumah. Okey. Sekejap buka suara je. Tadi saya buka classroom screen ni kan Mama. Saya nampak gambar apa tak yang tanya tajam ni. Terkejut saya. Ya ke? Dah buka YouTube mana mah? Gua Hirok. Mak semua guna app ni. Baru I know. Okey, ni. Share screen mana mah? Buka screen ni. Maaf, kadang-kadang banyak kerja juga. Nak buat kerja itu nak masalahkan kalau seperti ini lah. Sebentar ya. Perjalanan Boleh sikit Indon memang terika Gua Hirok ke? yang memang jalan sangat sempit sekali. Ini belum memasuki Gua Hirok. Okey. Baru sekedar memasuki. Dia kata dia dah mengah dah tahu naik. Menuju ke Gua Hiroknya. Menuju ke Gua Hirok ni penat capek banget. Satu orang yang ruang tu kecil je. Halo semuanya, assalamualaikum. Jadi ini perjalanan kan. Perjalanan nak pergi Gua Hirok ni tinggi tau. Sekarang ni kat Mekah ni dah banyak dah Itu adalah salah satu mobil yang naik. Naik mobil, naik kereta tau. Nak naik atas tu. Penatnya tengok walaupun memang tak naik. Macam gunung. Mama gunung ni kat Mekah ke memang? Ya sayang. Berat sekali menghadapi Ini naik. Sekarang dah ada tangga tau. Ada maju sikit. atau Jabal Nurni. Penat Baru saja beberapa meter macam saya mana Rasulullah menapaki SAW tak naik seorang diri tadi. tangga ini. Sekarang dah ada tangga. Jadi nafas yang tangga ini tinggi banget. sengal-sengal di kaki. Mekah tak ada, tak nampak kat sini. Jauh lagi, jauh lagi. Tengok belakang tu yang ada nampak bandar dah. Mana di sini Jabal Nurni. Macam bandar dah. Banyak bangunan. Kaki Jabal Nurni. Ini bangunan paling tinggi ke? Ini mengingatkan tapi betapa teringat betapa beratnya Rasulullah SAW kala itu naik turun ke Gua Hirok ini naik turun untuk bertahan dia mengah dah dan menerima. Ternyata berat sekali untuk penat dia stop jap kat menaik ke stesen atas bike. ini. Dah penat dia naik. Penat dia naik. Tak sampai gitu. Masya Allah, tabarakallah. Tinggi. Ingin melihat nafatilah perjuangan Rasulullah SAW lagi lah kan dalam menerima wahyu. Masih pertama kali wahyu ni dah tinggi dah. Masya Allah, sampai lagi. ya akhi.
Dan ini adalah teman-teman kita, saudara kita dari Pakistan. Pakistan. Semoga Allah Subhanahu wa taala Ini dia berpadang ada di atas. mempermudah jalan menuju ke tanah suci ini untuk menunaikan ibadah tinggi, takut. haji. Amin Seramnya. amin ya rabbal alamin. Ni paling tinggi ke memang? Apa sayang? Ni paling tinggi ke ada lagi? Ini ada lagi tinggi rasanya. Tapi ni Barakallah. daripada atas nampak dia ni. Ya Dia punya Allah ya pandangan dari Rahman atas. ya Ni Rahim. dah masuk Gua Hira ni. Hira Macam tak Ah, boleh ni pergi. cukup sempit sempit je. sekali dan ini hanya cukup Banyak sekitar batu. untuk berjalan Ni boleh cukup buat satu dengan orang. batu. Kau memang. Seperti ini, Ni memang Masya Allah. bukit kan? Allah. Dapat Maksudnya kalau jatuh ni. Kan? Allah. Jadi Kalau batu jatuh tinggi. di jalan menuju Sempit. ke Memang tengok pun rasa Gua sempit. Hira. Dah masuk tu. Lain kan kalau buat khidmat memang lagi sempit. Tahu. Tengok tu dia masuk macam ni. Macam mana Rasulullah masuk. Allah. Seperti inilah perjalanan ini menuju Semua Gua tinggi ke Hira tinggi? yang memang Tinggi, jalan gunung juga sangat sempit bukit sekali. nak Ini situ belum tinggi. memasuki Gua Hiranya. Kenapa Baru dia sekedar masuk rumah? memasuki Hira. menuju ke Gua Hiranya. Jalannya Dia buat cukup sendiri. sempit, hanya cukup satu orang yang masuk ke dalam ini. Boleh meramai. Relax. Ini akhir dari lubang ini untuk menuju ke Gua Hira. Tu baru nak pergi Gua Hira sana tu. Uish. Mana pergi kat mana? Ya, dua orang lah. Saya sudah berada di tepat di depannya Gua Hira yang ada di Di depannya Kutamakan. Gua Hira. Insya Allah. Ni depan Gua Hira. Halah ke hale. Dalam tu. Masya Allah. Dalam tu. Hina Tu Gua Hira. sayang. Tu. Gua Hira Hina. Ni Gua Hira. Oh. Inilah Gua Hira yang biasanya ketika musim jamaah umroh di sini itu dipenuhi jamaah biasanya Itu untuk yang tahu sejarah. ketika siang seperti ini. Maknanya dia Biasanya orang juga semua. ada beberapa jamaah yang sholat di sini. Ini adalah Dia tak nampak tempat Rasulullah sholat. sayang tapi Mungkin Masya Allah kepada Allah. Rasanya macam Jadi kan. inilah tempat Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama. Jadi Tu ada orang-orang disinilah kat situ Gua dah kat Hira, situ. tempat Rasulullah SAW menerima wahyu. Dia dalam lagi tu Gua Hira Yaitu surat Ni Gua Hira ni. sampai kalimah. Dan di tempat ini saya menyarankan untuk kaum muslimin terutama yang melihat video ini agar ketemu Allah Subhanahu. Bukan saja manusia yang mendapatkan keberkahan, tapi makhluk makanan untuk kucing ini agar mereka memakan makanan yang mungkin Kucing ni naik Gua Hira. Itu memang kalau tinggi Ular memang tak tahu larat ke tak nak naik ni. saya panas saya. Ular. Ya Allah, dia memang tutup siap tu tak screen ni mak. Mana nak share screen ni? Saya kuat. Hai. Kalau pergi tutup. Tutup UI setting nak pergi UI setting lah. You are presenting. Okay. Hilang. Di situ lah, bawah tu lah memang. Oh yes, I see. Okay.